أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama pada malam ini kita mengikhlaskan niat kita hadir menyertai majlis ilmu agama kerana Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Mafhum daripada hadis ini, tidak akan melangkah kaki seorang hamba pada hari kiamat sehinggalah dia disoal tentang 4 perkara. Manusia setelah dia dibangkitkan daripada kubur pada hari kiamat, peristiwa yang disebut sebagai al-ba'th, yakni kebangkitan, dikeluarkan, yakni khurujul mauta minal qubur, dikeluarkan mayat-mayat daripada kubur setelah dikembalikan jasad kepada ruh bagi mereka yang jasadnya telah dimakan oleh tanah. Manusia ini tuan-tuan, apabila setelah dibangkitkan daripada kubur, takkan ambil selangkah pun ke hadapan sehinggalah 4 perkara dia disoal tentangnya. Maka apa perkara yang seorang manusia awal-awal pada hari kiamat akan disoal tentangnya? 4 perkara yang Nabi sebut, ya, yang seorang akan disoal tentangnya sebelum dia melangkah walau selangkah di hari kiamat. Kata Nabi, an umurihi fima afnah. Pertama, tentang umurnya, pada apa dia menghabiskan umurnya. Tuan-tuan rahimakumullahu subhanahu wa ta'ala, umur ini yang Allah kurniakan kepada kita, kita gunakan waktu-waktu dalam umur ini untuk apa? Tahun-tahun yang Allah kurniakan dalam hidup kita, bulan-bulan yang Allah kurniakan dalam hidup kita, minggu-minggu yang Allah kurniakan dalam hidup kita, hari-hari, jam-jam, minit-minit, saat-saat, detik-detik dalam hidup kita ini, ke mana kita menghabiskannya? Adakah pada mempersiapkan diri untuk akhirat, pada melaksanakan kebaikan, pada melakukan amalan-amalan soleh, ataupun kita mensia-siakannya pada perkara yang tidak ada manfaat untuk akhirat? Atau lebih mendukacitakan kita gunakan umur kita yang singkat ini tuan-tuan untuk buat kejahatan, untuk buat maksiat, untuk buat dosa. Ada umat terdahulu yang dikurniakan umur ratusan tahun. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikhabarkan, kebiasaannya umurnya antara 60 ke 70 tahun. Tapi tak ada orang yang Allah kurniakan lebih daripada itu, dan ada orang yang umur mereka kurang daripada itu. Panjang ataupun pendek umur kita, persoalannya pada apa kita menghabiskan umur yang Allah berikan kepada kita itu, tuan-tuan rahimakumullah. Ini yang akan ditanya
maka hendaklah kita ambil berat tentang perkara ini sebelum kita disoal kelak pada hari kiamat nanti. An umurihi fima afnah wa an jasadihi fima ablah. Dan jasad seseorang dia gunakan untuk apa? Anggota-anggota ini nikmat daripada Allah. Mata ini nikmat daripada Allah. Telinga ini nikmat daripada Allah. Tangan ini nikmat daripada Allah. Pada apa kita menggunakan mata dan telinga dan tangan dan lidah dan hati ini? Ya. Semua ini nikmat daripada Allah. Adakah kita menggunakannya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala ataupun kita gunakannya untuk menderhakai Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita gunakan lidah ini untuk cakap perkara yang baik, untuk cakap perkara-perkara yang seorang boleh beroleh pahala kalau dia cakapnya? Atau adakah kita gunakan lidah ini untuk buat maksiat, untuk mengumpat, untuk mengadu domba, menimbulkan permusuhan di antara dua muslim? Adakah kita gunakan mata ini untuk lihat perkara yang baik, ataupun kita gunakan mata ini untuk tengok perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Muslimin dan muslimat, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mafhum daripada ayat ini, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, semua ini seorang akan disoal tentangnya, seorang bertanggungjawab padanya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, an umurihi fima afnah wa an jasadihi fima ablah wa an ilmihi madza amila bih. Ilmunya, apa yang dia beramal dengannya. Adakah seseorang dalam hidupnya dia sudah belajar kadar ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dia untuk dia belajar? yakni ilmu fardu ain yang terdiri daripadanya ilmu tentang mengenal Allah, ma'rifatullah, yang terdiri daripada ilmu tentang keyakinan yang wajib dia meyakininya, tentang urusan-urusan yang berkait dengan akhirat, tentang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terdiri juga ilmu fardu ain daripada ilmu al-ibadat, yang seorang belajar bagaimana nak melaksanakan kewajipan-kewajipan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terdiri juga ilmu fardu ain ini tentang ilmu tentang mengenal apakah dosa-dosa, maksiat-maksiat bagi hati dan anggota-anggota badan, supaya seorang dapat menyucikan jiwanya daripada dosa-dosa ini, menjauhkan dirinya daripada melakukan perkara-perkara ini. Ilmu yang dengannya seorang tahu bagaimana nak melaksanakan semua kewajipan dan meninggalkan semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah belajar ilmu fardu ain, persoalannya adakah dia amal dengan ilmu itu? Orang yang dah belajar bahawa riya itu haram, apakah itu riya? yakni buat suatu amalan taat bertujuan untuk mendapat pujian manusia. Dia tahu riya itu haram, adakah dia tinggalkan riya? Apa yang dia beramal dengan ilmunya itu akan disoal pada hari kiamat nanti. Ayah-ayah rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, an ilmihi madza amila bih wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dan hartanya, yang keempat, hartanya, daripada mana dia dapatkan hartanya dan pada apa dia membelanjakan hartanya. Dari mana dia dapat hartanya? Sumber yang halal ataupun haram? Pada apa dia belanjakan hartanya? Perkara yang halal ataupun perkara yang haram? Orang yang dia dapatkan harta dengan cara yang halal dan dia belanjakannya untuk buat taat pada Allah, seperti bantu orang yang susah,
atau gunakan hartanya untuk sebar ilmu agama, bantu fakir miskin, orang ini dia akan dapat farhatun fil akhirah, akan dapat kegembiraan di hari akhirat. Tapi kalau seorang dia cari harta dengan cara yang halal, sumber yang halal, tapi dia tak guna untuk buat taat pada Allah, dia guna pada perkara yang halal, tapi ia bukan perkara yang kalau dia buat dapat pahala, maka dia tak dapatlah farhatun itu, kegembiraan itu di hari akhirat. Dan orang yang dia cari harta dengan cara yang halal, daripada sumber yang halal, tapi dia guna pula untuk buat maksiat kepada Allah, bukan sahaja dia terlepas dari kegembiraan tersebut, tetapi dia juga akan dapat penyesalan di hari akhirat. Dan orang yang cari harta daripada sumber yang haram dan dia belanjakan pada perkara yang haram, dia juga terlepas daripada kegembiraan itu, dan kata ulama, dia akan merasakan kesedihan di hari akhirat nanti, kesedihan yang amat dahsyat, yang tidak pernah dirasa, yang tidak setanding dengan apa-apa kesedihan yang seorang boleh rasakan ketika di dunia ini. Maka kalau kita tak mahu sedih, tak mahu berduka cita di hari akhirat nanti, pastikan kita bertakwa kepada Allah dalam urusan harta kita. Pastikan kita ambil berat untuk dapatkan harta hanya dengan cara yang halal. Kita tak terima walaupun 1 sen dengan cara yang haram, apatah lagi walaupun ribuan dan ratusan dan jutaan ringgit. Kita tak terpedaya dengan banyaknya harta yang melalaikan kalau ia daripada sumber yang haram. Kita pegang dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha, yang maknanya yang sedikit dan mencukupi itu lebih baik daripada yang banyak dan melalaikan. Ini pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ya, hendaklah kita ingat bahawa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di dunia ini untuk tempoh yang sementara. Dan dunia ini ia adalah darul mamar, tempat seorang lalu padanya, dan bukanlah ia darul mustaqar, bukanlah ia tempat seorang yang akan menetap selama-lamanya padanya. Maka hendaklah kita berpegang dengan asas ini dan bermuhasabah tentang 4 perkara ini, merenung ke mana kita menghabiskan umur kita, pada apa kita menggunakan jasad tubuh badan kita, apa yang telah kita beramal dengan ilmu kita, dan harta kita dari mana kita memperolehinya dan pada apa kita membelanjakannya. Hendaklah kita beramal dengan asas ini dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Moga Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan kebaikan untuk kita semua. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah ini bukan perkara yang mudah. Nak jadi orang yang ia istiqamah dan tidak terpedaya dengan hasutan-hasutan kejahatan, itu bukan perkara yang mudah. Ia perlu kepada mujahadatun nafs, dan ia perlu kepada seorang sentiasa ingat kematian dan ingat akhirat, dan ingat bahawa hidup di dunia ini sementara. Zaman dahulu ada seorang, ia lelaki yang soleh, yang terkenal, namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham adalah seorang lelaki yang dahulunya kaya, anak pemerintah, ya, dan dia keluar buru, dia dengar satu bunyi, satu suara yang menyebabkan dia akhirnya jadi insaf, dan akhirnya dia jadi seorang yang zuhud, orang yang cintakan akhirat, dan tidak lagi dia tidak mengejar perkara-perkara dunia ini. Ya, Ibrahim bin Adham ini satu ketika dia mahu pergi buat haji. Dia mahu pergi buat haji, dan dia keluar dalam keadaan berjalan kaki. Sedangkan
tempat yang dia berada padanya itu sangatlah jauh daripada Makkah Al-Mukarramah. Tapi dia orang soleh, orang yang zuhud, dia keluar jalan kaki, dan ada orang yang naik binatang nampak dia. Maka orang yang menunggang binatang itu pun dia tanya kepada Ibrahim, dia kata, ila aina ya Ibrahim, kamu ni nak ke mana wahai Ibrahim? Maka kata Ibrahim bin Adham, ilal hajj, aku nak pergi, kata Ibrahim, aku nak pergi menunaikan haji. Maka lelaki yang menunggang binatang itu berkata, wa aina rahilah wa tariqu ba'id, mana kamu punya kenderaan? Perjalanan jalan jauh, kenderaan kamu mana? Dan apa kata Ibrahim radhiyallahu anhu? Kata Ibrahim radhiyallahu anhu, li marakib kathirah, yang maknanya aku ada banyak kenderaan, banyak kenderaan. Maka kata orang yang nak tunggang binatang itu, mana kenderaannya, mana kenderaan-kenderaannya, apakah kenderaan-kenderaan itu, apakah tunggangan-tunggangan kamu itu? Maka kata Ibrahim, dia kata, idza nazalat al-musibah rakibtu markabas sabar. Kalau aku ditimpa musibah, aku naik kesabaran, aku guna kenderaannya sabar. Wa idza nazalat an-ni'mah rakibtu markabas syukur. Kalau aku dapat nikmat pula, aku naik kenderaan syukur. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nazala al-qada rakibtu markabar ridha. Yang mafhumnya, kalau berlaku sesuatu perkara yang telah ditentukan Allah, perkara itu berlaku sesuatu, dan semua perkara berlaku dengan ketentuan Allah. Apabila kalau berlaku sesuatu, maka aku naik kenderaan redha, aku redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza da'atni nafsi ila syai'in alimtu anna ma baqiya minal ajali aqallu mimma madha. Dan kalau nafsuku mengajak aku kepada sesuatu, maka aku tahu bahawa apa yang tinggal daripada usiaku ini lebih sedikit daripada apa yang telah berlalu. Maka kata orang yang naik binatang itu, sir biiznillah fa anta rakib wa ana al-mashi. Pergilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamulah yang menunggang dan akulah yang berjalan. Ya tuan-tuan rahimakumullah, apa pengajaran yang kita nak daripada kata-kata Ibrahim ibn Adham, bagaimana nak melalui hidup ini? Kerana hidup ini tak lepas, ada waktu senang dan ada waktu susah. Ada waktu ditimpa ujian, musibah, ada waktu kita dapat nikmat, kesenangan. Ya, ada waktu berlaku sesuatu yang kita tak ingini. Tapi perkara itu berlaku kerana Allah telah berkehendak untuk perkara itu berlaku. Dan ada ketika nafsu kita mengajak kita supaya melanggar perintah Allah. Nafsu kita yang ia musuh yang ada di antara dua bahu kita ini mungkin mengajak kita untuk kita buat perkara yang dilarang oleh Allah. Apa yang kita perlu pada waktu-waktu ini tuan-tuan? Ingat pesan Ibrahim bin Adham dan semat dalam diri supaya kita kekal dalam mengejar untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya, walaupun ditimpa susah atau senang, ya, musibah ataupun nikmat, kita tidak ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bila dapat musibah maka sabar. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Ya, urusan kehidupan seorang mukmin ini menakjubkan. Di sebalik setiap perkara ada kebaikan. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa satu kesenangan, dia bersyukur, maka itu kebaikan untuk dia. Wa idza asabathu darra'u sabar fakana khairan lah. Dan kalau dia ditimpa suatu kemudaratan, dia sabar, maka ada kebaikan juga untuk dia. Walaupun di dunia susah dia sabar, ada kebaikan untuk akhirat nanti. Dia orang yang sentiasa fikir ingat pada akhirat, maka kalaupun dia susah kat dunia, boleh jadi itu sebab dia gembira. Seperti orang-orang soleh yang mereka gembira apabila ditimpa musibah.
Kerana mereka tahu kalau mereka sabar atas musibah itu, ada kebaikan bagi mereka di hari akhirat. Dan kalau dapat nikmat, bersyukur kepada Allah. Macam mana cara nak syukur dengan nikmat? Yakni jangan guna nikmat itu untuk menderhakai Allah. Jangan guna nikmat penglihatan yang Allah beri untuk tengok perkara yang tak baik. Jangan guna nikmat pendengaran yang Allah beri untuk dengar perkara yang tidak baik. Jangan guna nikmat lidah yang Allah beri untuk cakap perkara yang tidak baik. Tapi cara untuk kita syukur kepada Allah, kita tidak guna nikmat-nikmat yang Allah beri untuk buat kejahatan. Kita guna nikmat yang Allah beri untuk buat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau berlaku dalam hidup kita sesuatu yang mungkin membuatkan hati kita sedih, kehilangan orang tersayang, ditimpa musibah, apa-apa qada, apa-apa yang berlaku, maka ingat semua perkara yang berlaku itu berlaku dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang beriman wajib dia redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau nafsu kita, apa lagi kita boleh belajar daripada pesanan Ibrahim bin Adham yang mafhumnya, bila nafsu kita rasa nak buat jahat, ingat tak lama lagi kita akan mati. Tak lama lagi, kejap lagi kita akan masuk dalam kubur. Jadi banyak ingat mati ini antara perkara yang baik, perkara yang bagus untuk hati seseorang insan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu daripada Naufin Al-Bikali, bahawa satu kisah yang diceritakan padanya tentang dua orang lelaki. Ada seorang lelaki yang beriman dan ada seorang lelaki yang kafir. Ada dua orang lelaki ini, mereka keluar untuk menangkap ikan. Maka orang yang kafir itu, dia pun melemparkan jalanya, melemparkan pukatnya, dan dia sebut nama yang dia sembah. Dia sebut nama berhala yang dia sembah. Maka pukatnya jadi penuh dengan ikan. Adapun orang mukmin itu, dia melemparkan pukatnya dan dia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tak dapat tangkap walaupun seekor ikan. Maka berterusanlah dua orang lelaki ini, mereka buat seperti itu sampailah terbenam matahari. Akhirnya tuan-tuan, orang yang beriman ini, orang yang kafir tu dapat tangkap banyak ikan. Orang yang beriman ini akhirnya dia dapat tangkap seekor ikan. Maka dia pun ambillah ikan tersebut dengan tangannya. Tapi terlepas ikan tu, mungkin dia bergerak-gerak, maka terlepas daripada tangan orang itu dan masuk semula ke dalam air. Jadi dia akhirnya tak bawa balik ke rumah walaupun seekor ikan. Faraja'al mu'min wa laysa ma'ahu syai'. Pulanglah orang yang beriman itu dalam keadaan dia tak membawa apa-apa. Wa raja'al kafiru wa qad imtala'at safinatuh. Adapun orang kafir tu balik, sampainya penuh dengan ikan. Fa asifa malakul mu'min. Malaikat yang bersama orang beriman itu rasa kesian. Malaikat orang beriman tu dia rasa kesian pada orang yang beriman tu. Kata malaikat, Rabbi abdukal mu'min alladhi yad'uka raja'a wa laysa ma'ahu syai'. Kata malaikat tu mafhumnya, Tuhan, hamba engkau yang beriman, ya, berdoa kepada engkau, dia balik tak bawa apa-apa. Dia balik tanpa apa-apa bersamanya. Kata malaikat lagi, wa abdukal kafir raja'a wa qad imtala'at safinatuh. Adapun hamba engkau yang kafir itu, dia balik dalam keadaan sampainya penuh dengan ikan. Fa arahu Allah ta'ala maskanal mu'mini fil jannah. Faqala ma yadurru 'abdil mu'min hadha ma asabahu ba'da an yasira ila hadha.
maka Allah Subhanahu wa taala mempertunjukkan kepada malaikat itu tempat yang bakal orang mukmin itu tinggal di dalam syurga nanti. Walaupun diuji di dunia tak dapat ikan, tapi dekat syurga, dekat akhirat nanti dapat masuk syurga. Dan Allah berfirman, yang mafhum daripada firman ini, Allah berfirman yang mafhumnya, tidaklah memudaratkan hamba-Ku yang beriman apa yang menimpanya ini setelah dia dapat yang ini, yakni setelah dia masuk syurga nanti, musibah yang pernah berlaku kat dia kat dunia ni umpama tak ada apa-apa, tidak akan memudaratkan dia. Jadi kita orang yang beriman ditimpa susah, ditimpa musibah, dapat ujian yang berat, ya. Ada orang diuji dengan sakit, ada orang diuji kewangan, ada orang diuji itu uji ini, hendaklah kita tetap dalam melaksanakan yang wajib dan tinggal yang haram. Jangan kita jadi makin jauh dengan taat kepada Allah apabila kita diuji. Jangan jadi seperti sebahagian manusia yang bila diuji mungkin dia pergi buat pula perkara yang dilarang oleh Allah. Ada orang yang bila diuji mungkin dia dah tak solat, mungkin dia minum arak, mungkin dia pergi enjoy sana sini. Tidak, bahkan kalau kita diuji, sepatutnya kita lebih dekat pada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesabaran dalam diri kita. Moga Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang melaksanakan semua perkara yang wajib dan meninggalkan semua perkara yang haram. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah taala, maka tadi kita dah sebut sikit tentang harta. Jadi kita baca sikit daripada kitab kita sesuatu yang berkait dengan harta. Ya, dalam bab bila sebut tentang bab harta ini, antara topik yang biasa dikaitkan dengan harta adalah zakat. Dan zakat ini adalah antara perkara yang paling besar dalam Islam. Rasulullah bersabda yang mafhumnya, bunyal Islamu ala khams. Maknanya Islam ini dibina atas 5 perkara. Ini 5 perkara yang paling besar dalam Islam. Dan salah satu daripada 5 perkara itu yang Rasulullah sebut adalah zakat. Ya, adalah zakat. Maka seorang hendaklah dia memberi perhatian, hendaklah dia pastikan dia keluarkan zakat. Kalau wajib ke atasnya zakat. Jadi insya-Allah kita nak kongsi sikit tentang apakah zakat-zakat, apakah harta-harta yang wajib padanya zakat. Baik, insya-Allah taala. 43. Baik, kata penulis rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Al-amwalu allati talzamu fiha az-zakatu al-ibilu wal-baqaru wal-ghanamu wan-naqdani waz-zuru'ul muqtatatu wa thamaru shajaratayyin nakhli wal-'inabi wa amwalut tijarah. Harta-harta yang wajib zakat padanya ialah unta, lembu dan kerbau, kambing dan kibas, emas, perak, tanaman yang menguatkan badan ketika tiada darurat, buah daripada 2 pohon iaitu pohon kurma dan pohon anggur, harta perniagaan. Baik, jadi bukan semua harta-harta yang ada di dunia ini ayah-ayah wajib padanya zakat. Bukan semua. Ada harta yang wajib padanya zakat, ada harta yang tidak wajib padanya zakat. Maka apakah harta-harta yang wajib padanya zakat? Seperti kalau binatang, apakah binatang-binatang yang wajib padanya zakat? Ada 5. Unta, lembu, kerbau, kambing dan kibas. Selain daripada 5 ini, binatang itu secara ainnya tidak wajib padanya zakat. Seperti ayam
Ayam tidak wajib padanya zakat, dan arnab tidak wajib padanya zakat. Tapi lima binatang yang kita sebut tadi wajib padanya zakat. Jadi kalau seorang dia bela 5 binatang itu, dan dia belajar, dia tahu, okey, contoh kalau unta, nisab yang pertama bagi unta 5 ekor. Jadi kalau seorang ada 5 ekor unta dan kekal 5 ekor itu dalam pemilikannya selama setahun, maka wajib dia bayar zakat, keluarkan zakat. Adapun kalau dia ada 4 ekor unta je, tak wajib untuk dia keluarkan zakat unta. Kalau lembu pula, orang yang ternak lembu, belajarlah dia pula tentang nisab lembu. Maka dia, bila dia belajar, dia boleh tahu nisab yang pertama bagi lembu adalah 30 ekor. Jadi kalau ada 28 lembu saja, tak wajib untuk bayar zakat. Kita tak ada unta, tak ada lembu, tak ada kerbau, tak ada kambing, tak ada kibas, tak wajiblah untuk keluarkan zakat yang berkait dengan ini. Jadi binatang 5 itu. Seterusnya kata penulis lagi, dia kata apa? Dia kata an-naqdan, emas dan perak. Tuan-tuan ada emas dan perak? Ada? Belajarlah tentang zakat emas dan perak. Pastikan kalau wajib untuk tuan-tuan keluarkan zakat emas, keluarkan. Hati-hati. Telah warid dalam hadis, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa mani'az zakah. Di antara golongan yang dilaknat oleh Allah, orang yang makan riba dan orang yang tidak keluarkan zakat. Jadi ramai orang mereka suka simpan emas, simpanan emas. Nak simpan emas dipersilakan, ia perkara yang dibolehkan, ya. Belajar juga tentang zakat emas, belajar tentang zakat emas, zakat perak. Emas dan perak ini, ya, wajib padanya zakat. Emas dan perak yang seorang simpan itu wajib padanya zakat. Kalau emas dan perak yang digunakan untuk perhiasan bagi orang perempuan, juga sebahagian ulama kata wajib padanya zakat. Ya. Jadi kalau tuan-tuan pegang dengan seperti yang disebut oleh, ya, sebahagian ulama mazhab Syafi'i ini, maka sama ada emas tu emas simpanan ke, emas tu emas perhiasan bagi orang perempuan ke, wajib padanya zakat. Tapi tidak dinafikan, ada khilaf, ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama tentang emas perhiasan bagi orang perempuan. Emas dan perak perhiasan bagi orang perempuan, ada emas perhiasan bagi orang perempuan ni, ada sebahagian ulama mazhab Syafi'i kata tak wajib zakat. Boleh tak pegang dengan yang itu, ustaz? Boleh juga. Itu juga qaul yang mu'tabar. Boleh juga pegang dengan yang itu. Jadi pegang yang, kalau pegang yang itu tak wajib zakat pada emas perhiasan. Baik, berapakah nisab bagi emas? Nanti kita berapa nisab bagi emas? Kalau bagi emas ini, nisabnya adalah 20 dinar. 20 dinar emas tulin. 20 dinar emas tulin ni bersamaan dengan berapa kalau ikut kiraan moden? Dia lebih sekitar 85 gram. 85 gram. Ni kalau emas 24 karat. Emas pun dia ada dia punya karat-karatnya. Jadi kalau nisab bagi emas, tuan-tuan nak tahu tuan-tuan kena bayar, keluarkan zakat ke tidak. Kalau tuan-tuan ada emas, tengok adakah dia sampai, dia kalau 20 dinar emas ni sekitar 85 gram untuk emas 24 karat, dan 97 gram, ya, bagi emas 21 karat, dan 114 gram bagi emas 18 karat. Jadi kalau tuan-tuan setakat ada 20 gram emas atau 50 gram emas, maka itu tak wajib keluarkan zakat, tak sampai nisabnya. Bagi perak pula, nisabnya 200 dirham, bersamaan dengan sekitar 594 gram perak tulin. Jadi kalau setakat ada 500 gram perak,
tak wajib keluarkan zakat. Baik. Okey, setelah sebut tentang emas dan perak, tanaman yang menguatkan badan ketika tiada darurat. Tanaman apa yang wajib padanya zakat? Bukan semua tanaman, tapi kata ulama, tanaman yang menguatkan badan ketika tiada darurat. Manusia ni kat tempat kita, di negara kita ni, kalau waktu yang tidak ada darurat, sebab kalau waktu darurat ni orang sanggup makan macam-macam benda. Kalau waktu darurat, waktu yang bukan darurat macam sekarang ni bukan darurat, apakah makanan ruji yang kita guna untuk menguatkan badan kita? Apa dia? Kita makan apa tuan-tuan untuk kuatkan badan? Waktu bukan darurat, waktu macam sekarang ni lah. Makan apa? Makan nasi lah. Jadi tanaman beras, itu ada beras wajib padanya zakat. Kalau di tempat saya belajar di Jordan dulu, sana roti gandum, ya, jadi gandum wajib padanya zakat. Buah daripada dua pohon, buah pun bukan semua buah wajib padanya zakat. Buah daripada dua pohon, iaitu pohon kurma dan pohon anggur. Itu yang wajib padanya zakat. Buah daripada pokok kurma dan daripada pokok anggur. Tapi kalau macam buah apple, buah oren, buah tomato, itu tidak wajib padanya zakat. Dan penulis sebut harta perniagaan. Harta perniagaan wajib padanya zakat. Harta yang kalau seorang beli satu harta, untuk apa? Untuk jual balik harta tu, untuk dapat untung. Jadi dia roll, dia gunakan, dia beli satu harta untuk jual balik, untuk dapat untung. Itu dikira harta perniagaan lah. Jadi harta perniagaan wajib padanya zakat. Contoh kalau dia, walaupun dia, tadi kita kata walaupun contohnya ada buah-buah yang tak wajib padanya zakat, kan? Tapi kalau dia buat perniagaan, itu jadi harta perniagaan dia. Belajar juga, adakah cukup amount untuk dia keluarkan zakat ataupun tidak. Ya? Dah bunyi loceng dah ke? Berapa minit lagi tuan? 4 minit. Okey. Dan wajib pada emas dan perak dan harta perniagaan 1/4 daripada 1/10. Jadi berapa banyak? Kalau wajib keluarkan zakat, berapa banyak nak keluarkan? 1/4 daripada 1/10, yakni 2.5%. Kecuali rikaz, maka yang wajib padanya 1/5. Baik. Dan kata penulis rahimahullahu taala, wa zakatul fitri wajibatun bi idraki juz'in min ramadana wa juz'in min syawal ala kulli muslimin anhu wa amman alaihi nafaqatuhum idza kanu muslimin. Zakat fitrah itu wajib dengan sebab sempat sebahagian daripada Ramadan dan sebahagian Syawal ke atas setiap orang muslim, bagi dirinya sendiri dan bagi orang-orang yang wajib nafkah mereka ke atasnya jika mereka itu muslim. Tadi dah sebut pasal zakat harta. Mungkin tuan-tuan tak ada harta yang wajib padanya zakat. Ada lagi zakat yang lain disebut sebagai zakat fitrah. Zakat fitrah ni wajib dengan sebab seseorang itu sempat sebahagian daripada Ramadan dan sebahagian daripada Syawal. Jadi kalau dia sempat hidup sebahagian dari Ramadan tahun tu dan dia sempat hidup sebahagian dari Syawal tahun itu, wajib ya zakat fitrah bagi orang itu. Contoh kalau seorang bayi, dia lahir 30 Ramadan, jadi dia sempat hidup pada bulan Ramadan tahun itu, dan masuk bulan Syawal pun dia masih hidup bayi itu, wajib baginya zakat fitrah. Tapi bukan wajib ke atas dia untuk keluarkan. Ayah dia lah yang keluarkan zakat fitrah bagi bayi itu. Ya, maka zakat fitrah wajib ke atas setiap orang muslim bagi dirinya sendiri, dan bagi orang-orang yang wajib nafkah mereka ke atasnya jika mereka itu muslim. Ya. Jadi bagi orang muslim yang sempat hidup sebahagian Ramadan, sempat hidup sebahagian Syawal, wajib baginya zakat fitrah bagi diri dia sendiri, dan kalau dia ada orang-orang yang wajib dia bagi nafkah, wajib juga dia keluarkan zakat fitrah bagi mereka. Siapa orang yang wajib
yang wajib nafkah mereka ke atasnya siapa? Kalau tuan-tuan ada isteri. Isteri tuan-tuan wajib bagi nafkah pada dia. Jadi tuan-tuan keluarkan zakat juga. Dah 30%. Tuan-tuan wajib juga keluarkan zakat fitrah untuk bagi isteri tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada anak-anak yang belum baligh, juga mereka itu di bawah tanggungan tuan-tuan. Tuan-tuan kan wajib memberi nafkah pada anak-anak yang belum baligh, maka juga zakat fitrah tuan-tuan wajib keluarkan bagi mereka. Kalau ada orang tanya, Ustaz, macam mana pula dengan anak yang sudah baligh? Anak yang sudah baligh, dari sudut hukum, tuan-tuan tak wajib dah bagi nafkah pada mereka. Ni boleh cerita pada kalau tuan-tuan ada anak-anak yang dah besar, masih duduk dengan tuan-tuan kat rumah, makan minum sedap, ya, tidur ada aircon semua, tuan-tuan boleh cakap kat mereka, Ustaz kata dari sudut hukum tak wajib dah ke atas bapa untuk bagi nafkah pada anak yang sudah baligh. Tuan-tuan boleh kata pada anak tu, kamu dah baligh, keluarlah kamu kerja cari duit sendiri. Tapi tuan-tuan bagi juga duit, boleh tak bagi? Boleh bagi juga duit, bagi tempat tinggal, bagi makan minum pada anak-anak yang sudah baligh ini, kata ulama mimbabil ihsan, dari sudut ihsan. Kalau tuan-tuan buat ikhlas kerana Allah, dapat pahala pula, jadi saham untuk akhirat tuan-tuan. Ya? Tapi dari sudut hukum, anak dah baligh tak wajib sebenarnya tuan-tuan bagi nafkah pada mereka. Dan tak wajib tuan-tuan keluarkan zakat fitrah bagi mereka. Kalau tuan-tuan nak keluarkan juga zakat fitrah bagi anak yang sudah baligh, kata ulama dengan keizinan daripada mereka. Dengan izin daripada mereka. Ni bagi tahu sebahagian masyarakat kita kat Malaysia ni, anak yang sudah baligh pun dia keluarkan aja zakat fitrah, tak ambil izin anak tersebut. Sedangkan anak tu dah baligh. Ya, ulama mazhab Syafi'i kata, kalau untuk mafhumnya difahami daripada kata-kata ulama, kalau anak yang dah baligh, tuan-tuan nak keluarkan zakat fitrah bagi mereka dengan izin mereka, dengan keizinan daripada mereka. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. InsyaAllah ta'ala tuan-tuan, InsyaAllah kita berjumpa lagi pada bulan hadapan. Kita tahlil 3 kali dan salawat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asta'dhinu minkum, saya minta izin dulu, saya sudah buat jama' taqdim. Assalamualaikum.